Baik, terima kasih Syahidah bersama dengan artis jemputan kita untuk hari ini, dan kita akan saksikan persembahan daripada beliau sebentar saja lagi. Dan untuk waktu ini kita nak kongsikan isu semasa yang menjadi perhatian kita semua rakyat Malaysia apabila kita bercakap berkaitan dengan kenaikan tarif elektrik yang bakal mula pada tahun hadapan 1 Januari 2014. Dengan penuh debaran dan juga kita buka minda kita seluas-luasnya untuk kita dapatkan maklumat lanjut mengenai penerangan mengenai kenaikan tarif elektrik ini. Kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Lu Tuk Gi, merupakan Ketua Setiausaha Kementerian Tenaga Teknologi Hijau dan Air. Selamat pagi Datuk. Selamat pagi Hani. Ya, saya pasti baik, dan saya pasti pagi ni ramai yang nak menantikan jawapan daripada Datuk sendiri, terutama sekali apabila kita nak bertanyakan tentang rasionalnya bagi penjelasan tarif ini. Terima kasih Puan Hani. Mulai 1 Januari tahun depan, kerajaan akan menaikkan tarif dari kadar purata sekarang, iaitu 33.54 sen sekilowatt jam kepada 38.53 sen sekilowatt jam, dan ini ialah bertujuan untuk menampung kenaikan dalam kos bahan api. Dan untuk makluman, sebahagian besar daripada kenaikan 4.99 sen ini adalah bertujuan untuk menampung peningkatan dalam kos bahan api 82%, dan 18% ialah untuk meningkatkan sedikit tarif asas TNB. Ya, dan kalau kita lihat juga ramai orang menggambarkan bahawasanya kenapa semakan semula tarif asas TNB perlu disedangkan TNB mencatat keuntungan. Mereka mungkin kita beri penjelasan pada tahap itu. Dalam masa yang sama juga Datuk, kita boleh beri juga penjelasan dari segi logiknya dengan adanya kenaikan bahan api itu supaya masyarakat lebih memahami. Untuk makluman semua, sebahagian besar daripada bahan api gas yang digunakan untuk menjana elektrik di negara ini, lebih kurang 52% lah, adalah diberi subsidi yang amat tinggi. Pada masa sebenarnya harganya adalah dalam lingkungan 45 sehingga 50 per MMBTU. Tetapi apa yang dikenakan ke atas sektor penjanaan elektrik ialah sekadar 13.7 sen per MMBTU. Lebih kurang kita menerima subsidi lebih kurang 75% lah, amat tinggi. Dan exercise untuk meningkatkan sedikit atau merasionalisasikan subsidi tenaga ini adalah merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan untuk fiscal consolidation di negara ini, dan oleh itu kita perlulah meningkatkan sedikit harga gas supaya kita dapat menggunakan bahan api ini dengan secara efisien dan berhemah. Dan selain itu, saya juga ingin menjelaskan sebahagian daripada bahan api untuk menjana elektrik diimport, iaitu LNG, liquefied and natural gas, terpaksa diimport dari negara luar dan dikenakan harga pasaran iaitu 41.8 sen per MMBTU. Jadi adalah sukarlah untuk pihak Petronas menanggung subsidi ini. Dan saya juga ingin menjelaskan komponen yang kedua, iaitu bahan api arang batu, juga diimport 100% dari negara luar. Jadi kita perlu meningkatkan sedikit daripada USD 85 per metric ton sehingga 87.5 sen per metric ton. Dan Datuk, dalam masa yang sama juga saya pasti ramai juga nak tahu kenapa katanya sebarang kenaikan harga bahan api ini perlu dilepaskan kepada TNB dan juga para pengguna sahaja. Kenapa pihak IBP tidak turut menanggung kesan kenaikan bahan api dan sedangkan mereka mendapat keuntungan yang banyak? Saya rasa ramai nak tahu jawapan ini. Ini satu isu yang hangat yang sering kali dibangkitkan. Sebenarnya TNB dan IPP pihaknya adalah penjana elektrik, dan isu adalah suatu faktor yang di luar kawalan pihak penjana.
kerana harga ini amat dipengaruhi oleh harga pasaran. Dan sekiranya harga ini meningkat, adalah sukar untuk pihak penjana elektrik menampung kos ini, dan oleh itu perlu di pass through kepada pihak pengguna. Tetapi kita tahu kerajaan amat prihatin, dan oleh itu kerajaan telah menetapkan supaya kita masih memberi safety net atau perlindungan kepada pihak pengguna, khususnya pengguna domestik. Dan dalam exercise ini seramai 4.57 juta daripada domestik consumer yang berjumlah 6.56 juta ataupun 71% daripada pengguna domestik tidak akan tidak akan menikmatilah kenaikan dalam bil elektrik mereka sekiranya mereka menggunakan elektrik dalam lingkungan di bawah 300 kilowatt jam sebulan. Ya, dan daripada segi kesan kenaikan tarif elektrik ini pada pengguna, kepada pengguna domestik dan bagi mereka yang terkesan, mungkin kita boleh jelaskan lebih lanjut, dan juga bagaimana dari segi perkiraannya, Datuk, yang bagi mereka yang tidak mungkin terkesan dan bagi mereka yang akan dikenakan charge. Jadi untuk pengguna domestik di bawah lingkungan penggunaan 200 kilowatt hour, unit rate yang dikenakan iaitu 21.8 sen kilowatt jam masih dikekalkan. Angka ini atau kadar ini ialah kadar yang digunakan dalam tahun 97. Jadi kalau kita bandingkan dengan harga atau inflation pada hari ini, maka saya berdapatlah unit ini adalah lebih murah berbanding dengan kos hidup hari ini. Dan bagi mereka dalam lingkungan penggunaan 201 sehingga 300, unit kadar iaitu 33.4 masih dikekalkan. Jadi rumusannya mereka tidak akan pengaruhi oleh semakan tarif ini. Keadaan mereka kekal sama seperti yang dahulu ni. Jadi kita harus ketahui bahawasanya 71% tidak akan terkesan dengan kenaikan tarif elektrik ini, dan selebihnya akan sedikit terkesan. Tapi apapun, pastinya ada banyak langkah yang boleh anda ambil bagi mengurangkan bebanan rakyat ataupun kita sendiri sebagai pengguna. Setiap hari kita menggunakan. Jadi mungkin kita boleh usulkan di sini, Dato', apa agaknya yang kita boleh sarankan, langkah-langkah yang boleh diambil oleh rakyat dalam menghadapi penjelasan tarif elektrik ini akan bermula pada 1 Januari 2014. Jadi walaupun 71% dari pengguna domestik tidak akan dipengaruhi atau terkena dengan semakan tarif ini, saya ingin menyerulah supaya mereka juga prihatin terhadap faedah atau bantuan yang kerajaan berikan, dan mereka perlu mengamalkan kecekapan tenaga atau bantu dalam penjimatan tenaga. Low lying fruits, langkah-langkah mudah yang boleh diamalkan ialah untuk memadamkan switch apabila kita tidak berada di rumah atau di bilik mesyuarat dan sebagainya, dan kita pun perlu tanggalkan the plug daripada peralatan elektrik. Itu yang selalu kita buat, kan? Maksudnya kita biarkan begitu saja. Ya, betul. Pasal tarif terlalu murah. Jadi pengguna tidak akan sensitif kalau kita naikkan sedikit tarif elektrik. Mereka akan membangunkan kesedaran yang lebih tinggi terhadap keperluan untuk menggunakan tenaga secara berhemah. Dan saya pun ingin memaklumkan kerajaan ada memberikan atau menyediakan satu skim yang kita panggil SAVE, S-A-V-E, Sustainability Achieved via Energy Efficiency. Dengan skim ini kerajaan memberi sedikit bantuan, rebate kepada pengguna seperti Puan Hani untuk membeli peti sejuk atau TV yang cekap tenaga. Jadi saya ingin menyerulah orang awam ambillah peluang ini dan mengamalkan
kecekapan tenaga dalam hidup harian mereka. Ya, baik, banyak terima kasih kita ucapkan kepada Datuk. Sekejap masa berlalu, dan sekali lagi kita harus nasihat kepada anda, mendepani tahun 2014 banyak perkara yang perlu kita timbang balik. Maksudnya daripada segi penggunaan elektrik kita dengan kita gunakan dengan lebih cekap dan juga berhemah, dan dari segi perbelanjaan juga kita harus melakukan yang sama. Jadi ini memastikan bahawa kita rakyat Malaysia keseluruhannya dapat menjadi pengguna rakyat yang lebih berhemah dan berhati-hati daripada segi pengguna elektrik dan apa sahaja keperluan yang kita guna setiap hari. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Loh Tok Gee, merupakan Ketua Setiausaha Kementerian Tenaga Teknologi Hijau dan Air, bersama dengan kita pada pagi ini berkongsi dan memberi penerangan mengenai kenaikan tarif elektrik. Terima kasih banyak Datuk. Terima kasih Puan Hana. Baik, kita akan berehat sekejap.